Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-206 PKPP dilaksanakan dan hari ke-122 PKPP dilaksanakan. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,205 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,211 anggota. Task Force ini telah membuat 50,218 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,297 pasaraya, 4,062 restoran, 1,178 penjaja dan 1,547 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 2,929 tempat ibadah serta 1,183 tempat riadah. PDRM telah menahan 381 individu di atas kesalahan engkar PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 370 individu telah dikompang. Seramai 9 individu pula direman dan 2 dijamin. Antara kesalahan engkar arahan PKP termasuklah tidak memakai pelitup muka seramai 144, gagal menyediakan peralatan merekod butiran diri 125, penjarakan sosial 68, aktiviti di pusat hiburan 32 dan lain-lain kesalahan seperti keluar rumah di kawasan PKPB di Sabah tanpa alasan, melanggar perintah kuarantin, tangkapan pendatang asing tanpa izin, masuk kawasan PKPB tanpa sebarang alasan munasabah. Dan pihak Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan bukan sahaja terhadap individu tetapi juga terhadap pemilik-pemilik premis yang gagal mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops Benteng terus dilaksanakan yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasa Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia dan agensi-agensi lain. Agensi-agensi ini terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolusi oleh pendatang-pendatang asing tanpa izin, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 57 parti serta berjaya merampas 9 kenderaan berat. Sekatan Jalan Raya, Ops Benteng juga dilaksanakan secara berterusan dan semalam 102 sekatan jalan raya dilaksanakan di seluruh negara di bawah Ops Benteng. Dia melibatkan PDRM 80 sekatan jalan raya, Angkatan Tentera Malaysia 12 sekatan jalan raya, manakala AKSEM 10 sekatan jalan raya. Dan kita mohon pada seluruh rakyat untuk membantu kerajaan membendung kemasukan parti ini daripada terus berlaku, dan orang ramai boleh membantu kerajaan dengan menghubungi hotline National Task Force di talian 011 6251 1223. Jadi National Task Force sentiasa mengalu-alukan maklumat daripada orang ramai mengenai parti. Mengenai operasi sanitasi awam COVID-19 ataupun
op sanitasi awam. Sehingga 30 Mac, KPKT telah melakukan 10,310 op sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 15 op sanitasi yang meliputi 3 zon kuning dan 7 zon hijau di 7 buah negeri, iaitu di Terengganu 6 operasi, Sabah, Pulau Pinang 4 operasi, Melaka 3 operasi, Sabah, Pahang, Sarawak dan wilayah Persekutuan 1 operasi. Op sanitasi semalam melibatkan 59 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 152 anggota pihak berkuasa tempatan dan 7 dari agensi lain yang disertai oleh 12 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, daripada 24 Julai hingga 8 Oktober, seramai 44,541 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 9,719 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 67 hotel dan 15 premis lain, termasuk Institut Latihan Awam ILA serta institusi pengajian swasta di seluruh negara. 123 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 34,693 individu telah didischarge dan dibenarkan pulang. Situasi di Sabah. Kerajaan sebelum ini telah pun melanjutkan PKPD di penjara Tawau dan kuartus penjara Taman Ehsan bermula daripada 26 September hingga 9 Oktober 2020. Walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut masih terdapat kes-kes baru COVID positif yang direkodkan. Mengambil kira penilaian risiko terhadap penularan wabak ini, maka sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di kawasan ini bermula 10 Oktober sehingga 25 Oktober 2020. Pelanjutan tempoh ini bagi membolehkan KKM melakukan saringan seterusnya. Sebelum ini, kita telah melaksanakan PKPD bersyarat di Tawau, Kunak, Sempurna dan Lahad Datu bermula 29 September dan dijadualkan akan berakhir pada 12 Oktober 2020. Oleh kerana masih terdapat kes-kes baru yang direkodkan di kawasan-kawasan ini, sidang khas hari ini juga telah bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD bersyarat di 4 daerah ini bermula pada jam 12.01 malam, pada 12.01 pagi sebenarnya, tengah malam, 13 Oktober 2020 sehingga 26 Oktober 2020. Jadi kita akan sambung lagi selama 2 minggu lagi. Pihak agensi beruniform yang menjaga kawasan di Pantai Timur, seperti Pantai Timur Sabah, seperti Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia, APMM dan sebagainya, telah pun memperketatkan dan memperkukuhkan kawalan di pantai sepanjang Pantai Timur Sabah dengan menambahkan anggota dan juga menambahkan aset-aset mereka bagi mengekang kedatangan parti daripada negara jiran yang sebelum ini diketahui merupakan punca kepada penularan COVID positif di Sabah yang bermula di penjara Tawau. Dan oleh itu,
kita telah bersetuju untuk memperkasakan pengawalan di Pantai Timur Sabah. Dan hari ini mesyuarat khas telah pun bersetuju untuk kita mengenakan beberapa tindakan baru bagi menjayakan misi kita untuk meningkat kemasukan parti ini. Dan tindakan baru ini akan dikenakan di kawasan pesisir pantai S-Zone, iaitu yang pertamanya pergerakan keluar bot-bot kecil dari pulau-pulau di perairan S-Zone ke Tanah Besar. Jadi banyak pulau-pulau di pantai Timur Sabah di kawasan perairan S-Zone ini. Jadi pergerakan keluar bot ke Tanah Besar, termasuk pergerakan bot-bot di kawasan pesisir pantai bagi tujuan membeli makanan dan keperluan asas, hanya dibenarkan mulai jam 6 pagi hingga 2 petang sahaja. Yang kedua, bagi bot-bot nelayan dan bot membawa ikan di perairan S-Zone yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan, hanya dibenarkan dari jam 6 pagi hingga 6 petang di jeti-jeti yang dibenarkan saja. Kebenaran ini juga tertakluk kepada permit yang dikeluarkan oleh Ketua Polis daerah berkenaan. Manakala yang ketiga, bagi semua kapal non-conventional ships ataupun NCS dari Indonesia dan Filipina yang memasuki perairan zon Sabah, Malaysia bagi tujuan aktiviti barter trade dan transshipment adalah tidak dibenarkan. Jadi ada 3 peraturan baru yang diperketatkan, termasuklah pergerakan bot-bot kecil dari pulau-pulau di perairan S-Zone ke Tanah Besar kita hadkan, walaupun tujuannya untuk membeli makanan dan keperluan asas. Begitu juga dengan bot-bot nelayan, kita benarkan waktu tertentu saja 6 pagi hingga 6 petang, dan di jeti-jeti yang dibenarkan saja dengan kebenaran polis. Begitu juga dengan barter trade juga tidak dibenarkan lagi. Mulai dari berkuat kuasa hari besok. Ya, besok malam lah. Kira hari ini 9 bulan. Hari ini kita 2 hari daripada sekarang. Biasanya setiap keputusan kita berikan 2 hari, iaitu 11 hari bulan Oktober. Jadi 11 Oktober kita tak benarkan. Kita ada 1 hari saja. 1 hari saja besok, dan lusa kita tidak benarkan lagi untuk beroperasi. Sidang khas hari ini juga mendengar cadangan daripada MKN Sabah di dalam mesyuarat teknikal mengenai situasi beberapa lokaliti baru yang diklasifikasikan sebagai zon merah dengan kes yang banyak, yang menaik dari segi jumlahnya di daerah Sempurna dan Kunang. Melihatkan kepada peningkatan kes COVID-19 di kawasan ini, sidang khas MKN hari ini yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di kedua-dua daerah tersebut yang melibatkan seramai 35,643 penduduk. Di Sempurna terdapat 6 lokaliti, iaitu Kampung Bangau-Bangau dan kawasan sekitarnya, Kampung Panji, Kampung Air, Kampung Selamat, Kampung Simunul, dan Kampung Pinggir Bakau. Manakala di Kunang melibatkan 1 lokaliti, iaitu Kampung Pangkalan.
Jadi 6 lokaliti yang dikenal pasti di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunang. 6 atau 7 lokaliti ini, 6 campur 1 ini dikenakan PKPD, iaitu diperketatkan. Dengan pelaksanaan perintah ini, penduduk mesti mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya ialah semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Semua laluan keluar masuk ditutup. Bagi kes kecemasan seperti sakit dan kematian, mereka dibenarkan untuk keluar zon, tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada PDRM. Oleh kerana mereka tidak dibenarkan keluar rumah, oleh kerana semua aktiviti-aktiviti ekonomi dan sebagainya ditutup, maka kerajaan negeri telah pun bersetuju untuk mengagihkan makanan di 7 lokaliti tersebut, dan pengagihan makanan akan dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Sektor-sektor lain semuanya ditutup. Sekolah, masjid, rumah ibadat ditutup sepanjang tempoh ini. Semua aktiviti sosial dan budaya juga tidak dibenarkan, seperti sukan, rekreasi dan lain-lain tidak dibenarkan. Dan sepanjang tempoh tersebut, Kementerian Kesihatan akan melakukan saringan secara bersasar kepada penduduk yang terlibat. Bagi memastikan pematuhan perintah ini, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM dan juga RELA, termasuk pihak berkuasa tempatan, diberikan kuasa untuk mengawal seluruh kawasan yang terlibat. Maklumat lanjut dan detail boleh dirujuk di laman Sesawang MKN. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kawasan PKPD bersyarat, walaupun saya sebelum ini saya nak sebutkan bahawa kawasan yang saya sebutkan tadi termasuk di dalam 4 daerah yang telah pun dikenakan PKPD bersyarat. Bermakna walaupun Tawau, walaupun seluruh Sempurna dikenakan PKPD bersyarat, iaitu ada sedikit kelonggaran, tetapi 6 lokaliti yang saya sebutkan tadi juga di dalam Sempurna, tetapi mereka dari segi SOP-nya berbeza. Kerana PKPD mereka tidak boleh ada kelonggaran seperti di kawasan-kawasan lain di dalam daerah Sempurna tersebut. Mengenai PKPD bersyarat ini, banyak daerah-daerah telah pun dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersyarat, bermakna ada sedikit kelonggaran-kelonggaran, seperti boleh keluar membeli makanan, ya, boleh ada lagi syarat-syarat yang membenarkan mereka keluar. Restoran-restoran, gerai-gerai makanan dan sebagainya dibuka, walaupun hanya makanan berbungkus yang boleh dibenarkan. Kedai-kedai stesen minyak dan sebagainya dibuka, walaupun timenya dipendekkan. Dan kita mengambil maklum satu perkara, iaitu terdapat permohonan daripada individu yang berada di dalam kawasan PKPD yang telah pun menetapkan tarikh majlis perkahwinan misalnya, telah pun mengedarkan kad jemputan majlis perkahwinan anak-anak mereka. Jadi mereka merayu supaya diteruskan, sebab kad sudah diedarkan dan tidak boleh lagi dibatalkan, kerana tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi pihak mereka. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk membenarkan majlis perkahwinan ini diteruskan, dan mereka perlulah mematuhi
setiap SOP yang telah pun kita perkenalkan dulu. Sebagai contoh, penjarakan sosial, mengambil suhu dia apabila masuk ke tempat tersebut, mengisi nama. SOP itu perlu dipatuhi. Begitu juga dengan mengambil makanan misalnya. Sama ada berbungkus ataupun disediakan buffet tetapi dibantu oleh pramusaji untuk diletakkan di dalam pinggan makanan masing-masing. Ini SOP lama, antara SOP lama. Cuma mesyuarat bersetuju supaya ditambahkan lagi dari segi peraturan, iaitu perlu ada pengawasan dari segi pematuhan SOP yang ditetapkan. Kebimbangan kita adalah di dalam kawasan PKPD bersyarat ini, walaupun kadar kesnya jauh lebih tinggi daripada kawasan-kawasan yang tidak dikenakan PKPD ini, PKDB. Jadi kita nak pastikan supaya tiada pelanggaran SOP sewaktu majlis perkawanan tersebut. Jadi kita mencadangkan supaya ada pengawasan. Jika di kampung, di kawasan perumahan, di dalam dewan dan sebagainya, kita mencadangkan supaya menggunakan anggota rela sebagai anggota yang mengawasi perjalanan majlis tersebut supaya mereka boleh memantau dari segi pematuhan SOP. Jadi bagi kita tetapkan cadangan kita, bagi majlis yang kurang daripada 100 orang dalam satu masa, 2 anggota rela kita kira mencukupi. Kalau 100 hingga 300, 3 anggota rela, dan begitulah seterusnya. Dan kehadiran rela adalah untuk memastikan tidak mengganggu, bukan bertujuan untuk mengganggu apa-apa majlis, tetapi memastikan pematuhan dilakukan oleh penganjur majlis tersebut. Dan jika ianya dianjurkan di hotel, di dalam kawasan PKPD B bersyarat tersebut, pengurusan hotel mesti menyediakan pengawas-pengawas bagi mengawasi perjalanan majlis, bagi memastikan SOP dipatuhi. Itu saja. Dan kita percaya jemputan bukan saja daripada dalam PKPD bersyarat ini. Sebagai contoh, di Mukim Kelang misalnya, Mukim Kelang. Kalau jemputan di dalam Mukim Kelang, senang, tidak ada isu. Tetapi kalau jemputan di luar daripada Mukim Kelang, misalnya mungkin daripada Kuala Lumpur untuk datang ke majlis tersebut, tentu mempunyai masalah dengan Sekatan Jalan Raya. Jadi kita bersetuju supaya mereka yang daripada luar yang mendapat jemputan hanya perlu menunjukkan kad jemputan majlis kahwin untuk kebenaran masuk. Jadi ini bagi lebih mempermudahkan jemputan-jemputan untuk menghadiri majlis perkawinan tersebut. Jadi kita harap di kawasan-kawasan majlis, di kawasan PKPB ini, PKPD bersyarat, diperketatkan dan bersyarat ini kalau boleh cuba mesti mematuhi SOP, dan kalau boleh kurangkan jangka masa program. Kalau boleh kurangkan, pendekkan jangka masa majlis yang diadakan. KKM hari ini juga telah mengesahkan terdapat peningkatan kes positif COVID-19 yang melibatkan kaki tangan dan anggota polis dan petugas kesihatan di penjara Pokok Sena, Kedah. Setelah berbincang dengan Kerajaan Negeri Kedah, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di kawasan penjara Pokok Sena. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan di kawasan penjara Pokok Sena, termasuklah kuartus kaki tangan selama 14 hari, berkuat kuasa jam 12.01 tengah malam 11 Oktober 2020 hingga 24
Oktober 2020. Jumlah penghuni yang terlibat adalah seramai 3,262 tahanan dan 587 kaki tangan. Pelaksanaan PKPD ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di kawasan penjara tersebut dan juga bagi membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selama tempoh tersebut, seperti juga di PKPD penjara lain yang telah pun diumumkan sebelum ini, sebarang pergerakan keluar masuk melibatkan kawasan ini termasuk oleh keluarga tahanan adalah tidak dibenarkan. Begitu juga dengan lawatan keluarga banduan, keluarga tahanan tersebut juga tidak dibenarkan. Jadi SOP ini samalah dengan SOP yang telah pun dikeluarkan sebelum ini di penjara-penjara lain. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya ada beberapa soalan yang diberi kepada saya. Oleh kerana ada gelombang ketiga yang mencatatkan peningkatan kes positif mendadak, adakah SOP sedia ada, memadai dan perlu tidak ditambah baik atau diperketatkan? Seperti yang kita tahu bahawa sekarang ini PKPP masih dilaksanakan, masih dilaksanakan. Mungkin ramai orang terlupa bahawa sekarang ini SOP telah pun lengkap ada di setiap aktiviti yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Macam tadi saya sebut perkahwinan, PKPP, Majlis Perkahwinan, dalam PKPP kita dah ada SOP. Cuma kita akan boleh mengubahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti tadi kita ada tambah, iaitu pengawasan oleh rela sebagai contoh. Itu. Dan kita akan lihat case to case berdasarkan kes tertentu untuk kita perketatkan atau tidak. Tapi yang penting, walaupun dulu kita ada PKPP, sekarang ni kita dah ada PKPP, tapi apabila kita nampak kes meningkat di satu-satu kawasan, kita tukar daripada PKPP pemulihan kepada PKPB, iaitu Perintah Pergerakan Diperketatkan, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan bersyarat, PKPDB bersyarat bermakna ada sedikit pelonggaran. 2 daripada satu keluarga boleh keluar untuk membeli barang makanan dan sebagainya. Restoran, warung seperti saya sebut tadi juga dibuka. Kedai-kedai ubat dibuka. PKPB. Dan jika kita nampak kes meningkat mendadak begitu tinggi, begitu cepat, untuk mengekang peningkatan ini, kita perkenalkan PKPD. Tidak ada syarat. Seperti yang kita lakukan di 6 lokaliti di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunang. Bermakna walaupun kita sudah ada PKP pemulihan yang kita mengamalkan SOP biasa, tetapi dalam keadaan tertentu, sama ada kita tambahkan dari segi SOP yang ada penambahbaikan, atau kita perkenalkan PKPDB ataupun PKPD yang tidak bersyarat. Tutup di 6 lokaliti dan 1 di Sempurna dan 1 lokaliti di Kunak tadi, tutup sepenuhnya. Tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Jadi dia boleh diubah mengikut keadaan tertentu. Akhirnya adalah, adakah kerajaan, ini daripada bernama, adakah kerajaan akan pertimbang beri kuasa kepada pentadbir sekolah untuk buat keputusan sama ada boleh teruskan persekolahan atau cuti mengikut keadaan COVID-19 semasa pihak Kementerian Pendidikan diberikan kuasa untuk membuat keputusan tentang tindakan seterusnya di sekolah setelah mereka berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Jadi saya percaya
Kementerian Pendidikan pastinya akan mengumumkan sesuatu yang berkaitan dengan sekolah dan sebagainya, sebab kita tahu berbagai-bagai pandangan daripada rakyat mengenai sekolah ini. Jadi saya percaya Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan, akan mengumumkan sesuatu dan mereka akan menentukan langkah seterusnya untuk sekolah setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.